Sabah bakal menjadi negeri pengeksport utama durian premium ke pasaran China dan Korea dalam tempoh 5 tahun akan datang. Justru rakyat disaran meningkatkan penanaman durian premium seperti Musang King, duri hitam dan varieti tempatan unggul. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, ketika ini Sabah hanya mempunyai sekitar 2,000 hektar tanaman durian premium dengan lebih 300 hektar telah mencapai usia matang untuk pengeluaran hasil. Bagaimanapun, ia masih tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pasaran luar negara. Dalam masa 5 tahun akan datang, sekurang-kurangnya hasil-hasil durian yang ditanam di Sabah akan boleh mencapai potensi untuk dieksport ke China. Kita masih ada kekurangan berdasarkan statistik, kita cuma ada lebih kurang 5,000 ekar yang ditanam durian premium ini di Sabah dan yang dewasa yang ada hasil setakat ini lebih kurang 800 ekar. Beliau ditemui ketika melawat ladang durian bersama warga kementerian dan pengamal media di Kampung Timpanggoh Laut. Dalam pada itu, Datuk Jamawi mengajak rakyat menyertai program kebun dapur tahun depan dengan menanam sekurang-kurangnya 5 pokok durian di sekitar rumah. Hasil pengeluaran boleh dikumpul di pusat-pusat pengumpulan kendalian Koperasi Pembangunan Desa dan Jabatan Pertanian bagi memastikan rantaian pemasaran lebih sistematik. Bagi menyelesaikan isu ketidakstabilan bekalan air di sekitar Kota Kinabalu, Kementerian Kerja Raya dan Utiliti akan mengganti paip lama yang gagal menampung tekanan air tinggi sehingga menyebabkan saluran paip pecah. Ketika menyuarakan komitmen itu, Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Kunsalam berkata, bekalan air mentah adalah mencukupi. Namun, sistem paip sedia ada tidak dapat menampung peningkatan tekanan diperlukan bagi memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat. Kalau sekarang ini masalah air supply cukup, tapi bila kita pump lebih banyak dengan pressure yang tinggi, banyak paip-paip lama yang akan pecah. So, kita ada perancangan juga untuk menukar paip-paip yang lama itu. Kementerian Kerja Raya dan Utiliti turut merancang untuk menambah kapasiti tangki simpanan air di beberapa kawasan sering mengalami gangguan bekalan air bagi memastikan bekalan air lebih teratur tanpa bergantung kepada aliran terus dari paip utama. Ini termasuk jajaran tuaran menggatal yang menjadi saluran utama pengagihan air kepada pengguna. 200 asnaf di Paitan menerima sumbangan sempena program Ziarah Kasih Yayasan Nur Jauhar YNJ turut menerima sumbangan 24 masjid dalam kawasan Paitan. Sumbangan disampaikan penasihat YNJ Toh Puan Dr. Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Sumbangan tanda keprihatinan yayasan terhadap golongan memerlukan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Saya pun merasa sebab dan melihat mereka ini bila kita mencari ke rumah ada yang susah mau dikatakan. Rujuklah kepada Jabatan Ahli Ehwal Jahil ataupun Jabat Daerah atau kebajikan. Orang-orang kampung tidak tahu ke mana untuk mengadu, untuk melapor keadaan mereka di sana. Sementara itu, Pegawai Tadbir Agama Daerah Paitan Muhammad Hadi Muhammad Said menzahirkan penghargaan kepada YNJ yang komited membantu golongan memerlukan termasuk badan keagamaan. Selepas Paitan, program akan diperluas ke daerah lain tahun depan. 50 kanak-kanak di Kampung Titingan menerima khidmat berkatan secara percuma anjuran bersama pejabat Dun Apas, Parlimen Tawau dan JKKK Kampung Titingan serta jawatan kuasa Masjid Babul Khair. Program ini merupakan inisiatif tahunan yang dijalankan semasa cuti persekolahan untuk meringankan beban keluarga kurang berkemampuan. Khidmat berkatan diberikan menggunakan teknologi moden yang lebih selamat. Sudah pasti dengan program ini akan meringankan bebanan keluarga-keluarga yang dikategorikan sebagai kurang mampu kerana anak-anak mereka dikitankan dengan secara percuma dan teknologi yang kita gunakan juga adalah teknologi yang bukan lagi konvensional tetapi secara moden.
Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam yang juga Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif memberitahu kerajaan negeri akan membina 50 rumah mesra SMJ bagi setiap DUN. Termasuk 10 unit rumah mesra SMJ khusus untuk belia baru berkahwin bagi memudahkan mereka memulakan kehidupan lebih stabil dan selesa. Setiap kali tibanya Disember, seluruh bandar dipenuhi kerlipan cahaya. Di Penampang, sebuah kediaman mencuri tumpuan ramai. Ia bukan sekadar lampu hiasan, tetapi simbol kegembiraan yang dikongsi bersama komuniti. Dekorasi Krismas di kediaman ini menjadi tular di media sosial, menarik ribuan pengunjung yang ingin merasai sendiri keajaiban Krismas di sini. Pemiliknya, Angelo Ivan Tan, pada mulanya tidak pernah merancang untuk menjadikan kediamannya sebuah pusat pelancongan musim perayaan. Actually, mula-mula kami kira apa-apa, kami just buat for fun, for ourselves lah. Tapi actually kira pun ke plan untuk buat for public. Kami buat sendiri, then people tahu ingin keempat, orang pergi rakam apa semua. So, itulah sebab dia kenapa ingin keempat boleh become so famous. Orang ramai sanggup datang dari jauh, semata-mata untuk merasai suasana meriah ini secara percuma. Hari ini berpeluang dapat datang ke sini, jadi happy lah sangat. Dari TikTok, FB pun ada juga. Dia plan cuti, jadi bawa kami pergi sini. Tidak sangka lah begini cantik lah tempatnya ini. Semoga dia teruskan lah begini. Semua pun berkongsi lah, pemberaan, merayakan Christmas tahun-tahun. Saya rasa satu usaha yang sangat bagus, membahagiakan orang-orang sekitar lah. Sebab this is not even shopping mall. I mean, this is private residency, bah, dia orang punya sendiri. And then the cost pun it's all on them kan. Jadi saya rasa sesuatu yang sangat mulia untuk berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan dengan orang ramai lah. Di sebalik keindahan ini tersimpan usaha gigi. Dari proses pemasangan yang mengambil masa berbulan-bulan hinggalah kepada kos elektrik dan penyelenggaraan. Namun bagi Angelo, senyuman pada wajah setiap pengunjung adalah bayaran yang tidak ternilai. Saya nampak majority the people happy, was so happy. So I'm glad lah. Nampak orang happy, budak happy. Blessing for us and blessing for them also. Kisah ini membuktikan bahawa cahaya yang paling terang bukanlah datang daripada lampu LED ini, tetapi daripada keikhlasan hati untuk berkongsi kebahagiaan. Selamat menyambut Hari Krismas. Saya ingin mengucapkan Merry Christmas kepada semua warga Malaysia dan juga di negeri Sabah. Dan siapa-siapa yang balik kampung ataupun berada di kampung, semoga anda happy dengan family anda dan selamat tahun baru 2026. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua dan berhati-hati ketika berjalan di jalan raya dan selamat bercuti dan selamat tahun baru. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Christmas kepada semua ahli keluarga saya, rakan-rakan serta yang jauh, yang dekat. Dan saya harap dengan Christmas ini dapat berkumpul lah begitu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.